Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita telah tiba pada tajuk, kita masih lagi berada pada hadis Jabir radhiyallahu anhu yang panjang yang menceritakan tentang perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal hingga akhir. Kita telah selesai dalam hadis Jabir sebelum ini bila Nabi tiba di Mekah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat yang tidak ada binatang al-hadiyu, binatang yang mereka bawa daripada rumah untuk disembelih di tanah haram, untuk bertukar daripada haji ifrad kepada haji tamattu'. Kemudian para sahabat telah berniat ihram haji atas suruhan Nabi pada 8 Zulhijjah. Mereka bergerak ke Mina, daripada Mina mereka bergerak ke Namirah, daripada Namirah ke Wadi Uranah, daripada Wadi Uranah mereka bergerak ke tempat wukuf, iaitu di Arafah. Dan bila masuk di Maghrib, ketika telah tenggelam sepenuhnya bulatan matahari, walaupun masih ada cahaya sedikit di kaki langit, maka Nabi bergerak menuju ke Muzdalifah. Wa ardafa Usamatu khalfah. Maka dalam perjalanan Nabi daripada Muzdalifah ke Mina, maka Nabi telah memboncengkan di belakang Nabi Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Wa dafa'a Rasulullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mula bergerak, mulakan perjalanan menuju ke Mina. Wa qad syanaqa, dan baginda telah mengetatkan. Syanaqa kita boleh tengok pada baris yang kedua, 4, 5. Syanaqa ay dhamma, Nabi merapatkan. Dayyaqa, mengetatkan. Apa yang Nabi ketatkan? Lil qaswa izzimam, Nabi telah mengetatkan, menegangkan tali kekang bagi unta al-qaswa. Hatta inna ra'saha, sehingga sesungguhnya kepala unta al-qaswa Nabi la yusibu, menyentuh maurika rahlih, bantal pelana, bantal yang ada pada pelana. Maka orang Arab bila mereka nak bersantai, bila bawa unta, mereka akan lunjurkan kaki mereka ke depan. Maka ada umpama tempat rehat, ada bantal di situ. Sebab itu kita tengok maurika rahlih pada baris yang kedua, 4, 5. Berkata Al-Jauhari, qala Abu Ubaid, al-maurik ataupun al-maurikah, yakni huwal mawdi'ul ladzi, ianya adalah tempat yusnir rakibu rijlah, di mana penunggang unta pada waktu itu melunjurkan kakinya, qaddama, ke arah depan, wasitatar rahal, menghadap ke arah bahagian depan pelana. Idza malla, apabila penunggang unta tersebut letih daripada menunggang unta, maka dia akan bersantai dengan melunjurkan kaki. Maka Nabi tarik begitu ketat, begitu erat akan tali kekang, sehingga kepala unta tersebut pada waktu itu menegak dan menyentuh pada waktu itu akan apa terjemahan dia tadi? Bantal yang ada pada pelana unta. Kenapa Nabi SAW buat begini? Sebenarnya kata para ulama, Nabi mengetatkan tali kekang supaya unta tersebut berjalan dengan perlahan. Sebab para sahabat pun berpusu-pusu nak pergi ke Muzdalifah, minta maaf,
Yang ini daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah. Para sahabat pun berpusuh-pusuh. Maka Nabi perlahankan pergerakan unta baginda. Sebab itu Nabi sebut begitu. Wa yaqulu biyadihil yumna. Dan baginda mengisyaratkan dengan tangan kanan baginda. Ayyuhan nas, wahai manusia. As-sakinah, tenanglah. As-sakinah, tenanglah. Relax, tenang. Nabi menyuruh mereka untuk tenang. Macam kita pun nanti kalau kita pergi haji, kita nampak bagaimana orang berebut-rebut nak naik bas. Berebut-rebut nak pergi ke Muzdalifah. Berebut-rebut naik bas. Dan haji ni dia punya bas bukan macam umrah. Umrah pada waktu itu kalaulah dah penuh tak ada tempat duduk, maka bas tersebut akan baru berjalan. Haji selagi mana boleh muat. Nak kena berdiri pun berdiri. Nak kena apa pun apa. Sebab pada waktu itu mereka nak segerakan perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat. Maka Nabi SAW, kullama ata habla. Habla di sini diterjemahkan sebagai baris yang kedua, 4, 6, 7. Maka apakah maksud al-habla? Wahuwa tal. At-tal bermaksud adalah anak bukit. Dia bukan bukit, dia anak bukit. Tempat yang pada waktu itu tinggi. Kumpulan pasir dia, anak bukit. Setiap kali Nabi SAW nak menyeberangi anak bukit, minal hibal, daripada jumlah anak bukit yang ada, arha, maka baginda akan mengendurkan sedikit, laha, tali kekang unta Nabi, qalilah sedikit, hatta tus'ida, sehinggalah unta tersebut boleh melewati, menaiki anak bukit tersebut. Hatta ilal Muzdalifah, sampailah Nabi SAW tiba di Muzdalifah. Maka Muzdalifah ni masuk selepas maghrib. Masuk mungkin dah dekat isyak, dah masuk isyak. Maka ini dah dikira berapa Zulhijjah ni. Sebab Islam kalender dia bertukar ketika maghrib. Maka ini dah dikira berapa Zulhijjah? 10 Zulhijjah. Dah masuk 10 Zulhijjah. Fasalla biha. Maka Nabi SAW solat di Muzdalifah. Al-Maghriba wal Isya'a. Nabi solat Maghrib dan Isya' secara jamak. Sebentar. Okey. Pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kata Imam Nawawi, daripada hadis yang kita baca tadi, anna sunnah, bahawa sesungguhnya sunnah, lidafi min arafati, bagi orang yang bergerak meninggalkan Arafah, an yuakhiral maghriba ila waqtil isya', hendaklah dia melewatkan maghrib sampailah maghrib masuk pada waktu isya'. Wa yakunu hadha takhir, dan dia melewatkan ini mestilah dengan niat untuk melakukan jamak. Thumma yajma'u bainahuma fil Muzdalifah, kemudian ditunaikan solat maghrib dan isyak di Muzdalifah fi waqtil isyak, pada waktu isyak. Maka sunnah untuk kita melakukan jamak di Muzdalifah iaitu jamak takhir. Dan di sini pun perbahasan dia yang sama. Adakah jamak dan qasar tersebut kerana haji ataupun kerana musafir? Imam Abu Hanifah dan kebanyakan para ulama menyebut kerana itu adalah perbuatan haji. Sementara para ulama mazhab Syafi'i menyebut kerana ianya adalah sebab bermusafir Nabi SAW. Baca hadis. Maka Nabi menyuruh untuk melaungkan azan, 1 azan dan 2 iqamah. Kenapa 2 iqamah? Sebab 1 untuk maghrib, 1 untuk isyak. Walau yusabbih, dan Nabi tidak menunaikan solat nafil bainahuma, di antara 2 solat jamak tadi, syai'an, sedikit pun. Bila Nabi SAW dah tiba di Muzdalifah, maka Nabi berehat. Sebab nanti esok 10 Zulhijjah lagi banyak amalan berbanding 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah amalan dia bermula lepas zuhur. Amalan dia pun adalah khutbah dan kemudian wukuf di Arafah. Cuma wukuf tu yang menjadikan letih, sebab kalau kita baca nanti hadis yang lain, Nabi berdoa daripada mula wukuf sampailah masuk waktu maghrib. Berjam-jam Nabi SAW berdoa. Maka Nabi SAW pun berbaring untuk berehat. Dan dalam hadis ini tak disebutkan pada waktu itu adanya kemah. Sebab itu dekat Muzdalifah dia tak ada kemah.
Arafah ada kemah besar makitan. Dalam makitan tu beratus-ratus orang. Kalaulah macam kebanyakan waktu, maka tak cukup pun, kena tidur dekat luar. Maka itu biasa ketika haji. Kemudian dekat Muzdalifah tak ada kemah. Kita hanya baring. Pada waktu tu di atas tanah, kita bawa kita punya yoga mat, kita bentangkan, baring, dan kemudian pada waktu itu tidur. Kadang-kala kalau sampai awal, ada kawasan tempat yang ada kapet, maka baring di atas kapet. Maka Nabi SAW baring untuk berehat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana ni? Okey. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka apakah hukum bermalam di Muzdalifah? Baris yang kedua, 4, 6, 8. Baris yang ke-8. Maka hukum bermalam di Muzdalifah. Maka dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat adalah was-sahih min qaulai Syafi'i annahu wajib. Bahawa bermalam di Muzdalifah termasuk daripada wajib haji. Lau tarakahu, kalaulah seseorang itu meninggalkan tanpa ada sebarang sebab, maka dia berdosa. Namun hajinya sah dan dia perlu untuk membayar dam. Maka hukum mabit di Muzdalifah adalah termasuk daripada wajib haji. Dia taklah macam berwukuf di Arafah. Itu rukun. Kalau tak buat itu, maka tak dapat haji. Tetapi bermalam di Muzdalifah adalah hukumnya sebenarnya adalah termasuk daripada wajib haji. Okey, terus baca hadis. Okey, kenapa Nabi SAW berehat? Maka sunnah untuk berehat, Nabi berehat daripada lepas solat sampailah masuk waktu subuh. Lama Nabi berehat. Baris yang kedua daripada bawah. As-sunnah an yubaligha bi taqdimi salati subuh. Sunnah nanti bila waktu pagi dekat Muzdalifah, maka pada waktu itu mengawalkan subuh. Wa yata'akkadu tabkir, dan digalakkan untuk sangat-sangat mengawalkan subuh pada 10 Zulhijjah ini ketika melakukan haji lebih daripada yang lain. Lil iqtida', kerana nak mengikuti Nabi SAW. Dan kenapa diawalkan subuh? Kenapa Nabi berehat? Wali anna wadhaif hadzal yaum, kerana terlalu banyak urusan haji yang perlu dilakukan pada 10 Zulhijjah. Maka disunnahkan untuk mengawalkan subuh. Maka dekat mana Nabi solat subuh? Nabi solat subuh dekat tempat yang khusus, walaupun dalam Muzdalifah juga. Maka bila masuk sahaja waktu subuh, hatta tala'al fajr, bila masuk sahaja waktu subuh, fasallal fajra, maka baginda pun menunaikan solat subuh, hina tabayyana lahu subuh, sebaik sahaja menjadi jelas nyata bagi baginda masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh, Nabi terus solat. Bi azani wa iqamah, Nabi suruh untuk azan dan melaungkan iqamah. Summa raqibal qaswa, tapi Nabi tak solat di mana Nabi berada. Nabi menunggang untuk qaswa dan Nabi ke depan sedikit sampailah Nabi tiba di Masy'aril Haram. Yang mana zaman kita dah ada masjid di situ, Masjid Masy'aril Haram. Dan ianya adalah berhampiran dengan bukit, yang mana pada zaman Nabi bukit tersebut tadi kita dah baca, nama bukit tersebut adalah Bukit Qazah. Maka Nabi solat subuh di situ. Maka bila dah solat subuh, fastaqbalal qiblah, Nabi kekal menghadap ke arah kiblat. Fada'ahu, berdoa kepada Allah. Wa kabbarah, mentakbir mengagungkan Allah. Wa halalah, mengucapkan la ilaha illallah. Wa wahadah, dan mengesakan Allah. Falam yazal, maka terus menerus baginda berada dalam keadaan duduk di situ, tunggu di situ, hatta asfara jiddan, sehingga matahari telah mula mencerah. Asfara jiddan, sehingga matahari telah mula mencerah. Al-isfar bermaksud kekuningan.
sehingga pada waktu itu telah menjadi kekuningan. Lalu kekuningan ini dia bukan kekuningan sebab matahari dah terbit. Jangan salah faham. Lihat pada baris yang kedua, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Maka asfara jiddan, kata Imam Nawawi, ya'udu ilal fajril mazkur. Sampailah pada waktu itu subuh menjadi terang. Sebelum matahari terbit, kalau kita perasan, sebenarnya dekat langit dah mula terang sebelum matahari terbit. Maka yang dimaksudkan di sini adalah Nabi meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit. Kalaulah daripada Mina ke Arafah dan daripada Mina ke Namirah, Nabi hanya tinggalkan Mina setelah matahari terbit. Tetapi untuk 10 Zulhijjah, kerana ada banyak amalan untuk dilakukan, maka Nabi SAW tinggalkan Muzdalifah sebelum daripada matahari terbit. Okey, sebentar. Okey. Mana ni berkenaan tentang orang-orang yang sakit? Lalu orang yang sakit sebenarnya dia boleh bergerak awal daripada Muzdalifah. Orang yang sakit, orang yang tua dan orang yang tak larat. Sebab dia tak perlu lama pun di Muzdalifah. Kalaulah macam tabung haji pun dalam pukul 3 tu dah mula bergerak ke Mina. Dah mula bergerak ke Mina. Sebab kalaulah dah masuk pagi, maka akan menjadi panas kawasan tersebut sebab tidak ada kemah di kawasan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, tak jumpa pula catatan imam. Nanti kalau jumpa kita baca. Okey. Maka pada baris yang kedua, 4, 5. Pada baris yang kelima, muka surat 809. Maka para ulama, kata Imam Nawawi, lakin ikhtalafu, para ulama berbeza pendapat. Maka bilakah waktu yang terbaik untuk bergerak daripada Muzdalifah? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, majoriti para ulama menyebut, la yazalu waqifan fih, terus menerus duduk di Muzdalifah, berzikir, berdoa, mengingati Allah sehingga fajar menjadi begitu terang sebelum terbitnya matahari. Wa qala Malik, Imam Malik berkata, bergerak lebih awal daripada itu. Lepas solat subuh terus bergerak. Maka ini adalah pandangan beberapa para ulama. Terus baca. Maka baginda telah bergerak daripada Muzdalifah sebelum matahari terbit. Terus. Dan Nabi telah memboncengkan di belakang baginda Fadl bin Abbas. Maka daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, Nabi boncengkan Usama bin Zaid. Daripada Muzdalifah menuju ke Mina, Nabi boncengkan Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhu untuk bersama dengan Nabi. Wa kana rajulan, maka di sini menerangkan tentang untuk menjaga mata. Dan adalah Fadl bin Abbas ini seorang lelaki Hasan Asy'ari yang cantik rambut dia, abiyad, putih perwatakan dia, wasiman, handsome. Wasiman bermaksud handsome rupa paras dia. Falamma dafa'a Rasulullah, apabila Nabi SAW bergerak meninggalkan Masy'aril Haram Muzdalifah, marrat bihi, telah melewati Nabi Zu'unun. Zu'unun, apa maksud Zu'unun? Pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 9. Zu'unun bermaksud adalah al-ba'irul ladzi alaihim ra'ah. Unta-unta yang membawa wanita dipanggil Zu'unun. Mufrad dia adalah Za'inah. Berwazan safinah, jamaknya sufunun. Maka ketika mana nak bergerak, maka unta-unta yang membawa para wanita, yajrina, berlalu melewati Nabi. Fatafiqal Fadlu, maka Fadl bin Abbas mula melihat ilaihinna, kepada para wanita tersebut. Sebab mereka tak pakai mereka tak tutup muka. Sebab dalam haji tidak boleh tutup muka. Fawada'a Rasulullah, maka Nabi SAW meletakkan tangan baginda pada muka Fadl.
Fahawwal al-Fadl, maka Fadl bin Abbas menolehkan wajahnya ila syikil akhar, ke arah yang lain, yanzur, kerana dia nak tengok. Nabi halang muka dia, dia pusing kepala dia tengok daripada arah lain. Fahawwala Rasulullah, maka Nabi pun mengalihkan tangan baginda ke arah yang lain untuk menutup muka Fadl. Fasarrafa wajah minasyikil akhar, kali ketiga, maka Fadl mengalihkan wajahnya ke arah yang lain, yanzuru, ingin melihat, hatta ata batna Muhassir, sehingga mereka tiba di tempat yang bernama Wadi Muhassir. Wadi Muhassir adalah tempat di mana Allah membinasakan tentera-tentera Abrahah. Maka daripada sini kita belajar, kata para ulama, kenapa Nabi tutup muka Fadl bin Abbas, bukan sekadar mata dia, kerana Nabi tak nak para wanita juga melihat kepada Fadl bin Abbas. Sebagaimana Nabi tak nak Fadl bin Abbas untuk melihat ke arah para wanita, menjaga mata dia, begitu juga para wanita jangan melihat kepada Fadl bin Abbas yang memang terkenal dengan seorang yang handsome, seorang yang indah rupanya, seorang yang pada waktu itu cantik perwatakan dan rambut dia. Dan Al-Quran pun sebut begitu, kullul mu'minina yaghuddu min absarihim, perintahkanlah wahai Muhammad orang beriman lelaki untuk menjaga pandangan mereka. Kemudian ayat berikutnya, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin, dan katakanlah wahai Muhammad, hendaklah orang beriman perempuan menjaga pandangan mereka. Maka menjaga pandangan bukan sekadar lelaki, tetapi kedua-dua belah pihak, lelaki dan perempuan. Faharraka qalila, maka Nabi SAW telah menggerakkan unta baginda perlahan-perlahan. Thumma salakat tariq, kemudian baginda telah mengambil jalan al-wusta, yang tengah, allati takhruju, yang jalan tersebut menjadikan Nabi akan keluar terus di Jamrah Kubra. Hatta atal jamrah, sehingga Nabi tiba di jamrah. Jamrah maksudnya tempat melontar. Maka ada 3 jamrah, ada 3. Cuma pada 10 Zulhijjah, maka hanya melontar 1 jamrah sahaja. Baki keesokan harinya, 11, 12, 13 Zulhijjah, barulah setiap hari akan melontar ketiga-tiga jamrah. 10 Zulhijjah hanya 1 jamrah sahaja, itulah jamrah Aqabah, jamrah kubra. Maka Nabi SAW tiba di jamrah yang berhampiran dengan sebatang pokok. Faramaha, maka Nabi telah melontar pada jamrah tersebut bisab'i hasayat, dengan 7 batu kerikil. Yukabbiru, baginda bertakbir, Allahu Akbar, ma'a kulli hasatin minha, beserta dengan balingan setiap batu tersebut. Dan batu yang Nabi SAW guna tersebut adalah misli hasal khazif, seperti batu kerikil yang digunakan untuk baling, Orang dulu dia ada permainan khazaf. Khazaf ni maksud dia adalah membaling, ar-ramyu. Al-khazaf bermaksud ar-ramyu. Khazafa ay rama. Maka budak-budak dulu mereka meletakkan batu, macam lastik lah, tapi lastik menggunakan getah. Maka orang Arab dulu mereka meletakkan batu pada ibu jari dan kemudian mereka tolak batu tersebut. Mereka main pada waktu itu umpama lastik dengan jari mereka. Dan batu-batu yang mereka gunakan kecil, Maka Nabi beri perumpamaan, hendaklah ambil batu yang kecil seperti batu-batu yang digunakan dalam khazaf, yang digunakan ketika kanak-kanak Arab pada waktu itu bermain melontar batu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masail tata'allaku biramil jimar. Jumpa tak? Okey. Maka kata Imam Nawawi, anna sunnata lil hajj, sunnah bagi orang yang melakukan haji, idza dafa'a min Muzdalifah, apabila dia bergerak daripada Muzdalifah dan bila tiba sahaja di Mina, untuk memulakan terus dengan jamrah Aqabah. Itu yang sunnah. Tapi kalaulah kita ikut package dengan tabung haji, kerana terlalu ramai jemaah dan jemaah pun dah keletihan, lagi-lagi yang berusia, maka selalunya jemaah dibawa terus ke kemah. Nanti bila dah dapat arahan, barulah pada waktu itu akan bergerak. Terus selalunya malam, bila dah masuk malam 11 Zulhijjah,
barulah bergerak untuk melontar. Sebab ramai sangat orang. Zaman haji, zaman Nabi, haji hanya 100,000 orang. Zaman kita, haji yang berdaftar dah beberapa juta. Yang tak berdaftar, maka ramai. Maka terlalu ramai orang yang menunaikan haji. Mana tadi? Maka hendaklah terus melontar bila tiba di Mina. Wala yaf'alu syai'an qabla ramiha. Tak perlu melakukan apa-apa sebelum melontar. Okey, wa fihi anna ramya bi sab'i hasayat. Maka hendaklah melontar pada 10 Zulhijjah dengan 7 biji anak batu. Wa anna qadrahunna bi qadri hasal khazaf. Dan kadar dia, saiz dia adalah seperti batu kerikil yang digunakan sewaktu permainan melontar batu. Wa huwa nahwu habbatil baqilla. Dan ianya adalah seperti biji kacang bakila ni, kacang parang. Bakila kacang parang. Maka dia umpama saiz kacang parang. Tapi tak tahulah orang bandar ni pernah tengok kacang parang ke tak? Kamu pernah tengok tak kacang parang? Tahu tak kacang parang tu apa? Tak tahu, orang bandar. Kalau yang perempuan pun tak tahu, apatah lagi yang lelaki. Maka saiz dia umpama kacang parang, taklah terlalu besar. Namun kalaulah pada waktu itu besar, maka pada waktu itu adakah sah? Jawapannya adalah sah. Wa yanbaghi alla yakuna akbar. Janganlah terlalu besar. Wala asghar. Janganlah pula terlalu halus, terlalu kecil. Maka lebih kurang saiz kacang parang. Al-baqillah diterjemahkan sebagai kacang parang. Okey. Tapi kalaulah dia bawa batu yang besar ataupun batu yang kecil, ajza'ahu, tetap dikira mencukupi untuk melontar dengan syarat ianya mestilah batu. Tak boleh pada waktu tu nak baling emas ke, nak baling perak, nak baling kaca, tak boleh. Selipar ke, dia mestilah pada waktu itu adalah batu. Mesti batu ketika mana melontar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus, maka Nabi melontar daripada mana? Sebab dia boleh melontar daripada kedua-dua arah. Maka Nabi melontar daripada arah Batnul Wadi. Summan sarafa, kemudian baginda telah bergerak meninggalkan tempat melontar. Ilal manhar, Nabi pergi ke tempat menyembelih binatang. Maka daripada sini kita belajar, pada zaman Nabi tempat menyembelih binatang ada tempat khusus. Zaman kita pun ada tempat khusus. Tetapi nanti kita akan baca hadis nanti, Nabi benarkan untuk menyembelih binatang di mana-mana tempat di Mina. Asalkan di Mina. Dan ini mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ketika menyembelihkan anaknya juga adalah di Mina. Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail di Mina. Maka Nabi SAW telah bergerak menuju ke tempat sembelih binatang. Fanahara 63 biyadih. Maka dengan tangan baginda sendiri, Nabi telah sembelih 63 ekor unta. Summa a'ta Aliyah. Kemudian Nabi serahkan kepada Sayyidina Ali. Fanahara, maka Sayyidina Ali pada waktu itu menyembelih unta. Dia bukan sembelih, unta dilakukan nahar. Nahar maksudnya kan leher unta tu panjang. Dia tak adalah sembelih macam lembu dan kambing. Unta pada waktu itu dicocok dengan benda tajam pada bawah leher dia. Nahar. Maka sunnah untuk unta adalah nahar. Adapun untuk lembu dan kambing adalah zabah, menyembelih. Maka berapa yang Sayyidina Ali naharkan? Ma ghabara ay ma baqiya, jumlah yang baki. Maka kita dah belajar pada awal hadis bahawa Nabi ada 100 ekor unta yang Nabi bawa, termasuk yang Sayyidina Ali bawa. Maka 100 tolak 63 baki berapa? Berapa? Maka lagi 37 ekor unta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang melakukan nahar. Fi hadis daripada binatang-binatang al-hadiyu. Summa amara, kemudian Nabi SAW perintahkan min kulli badanah, daripada setiap ekor unta. Ada berapa ekor unta? 100 ekor. Dan sunnah untuk makan daripada setiap unta yang kita sembelih. Takkanlah Nabi nak makan pada waktu tu daripada 100 ekor unta satu-satu. Maka apa Nabi buat? Maka Nabi minta daripada setiap ekor unta sedikit kambing, sedikit daging. Bibit bibad'ah, sedikit daging. Faju'ilat, maka Nabi suruh untuk diletakkan daging-daging daripada setiap satu
daripada 100 ekor unta tersebut fi qidrin, di dalam sebuah periuk. Fatubikhat, maka dimasak. Faakala, maka baginda dengan Sayyidina Ali telah memakan min lahmiha, daripada daging yang dimasak, wasyariba, dan Nabi minum daripada kuahnya, supaya Nabi boleh mengamalkan sunnah makan sedikit daripada binatang yang telah dikorbankan. Okey, sebentar. Istihbabul akli min hadi tatawwu, baris yang kedua 45. Maka daripada sini kita belajar wafihi istihbabul akal, sunnah untuk seseorang itu makan daripada binatang yang dia korbankan. Kecualilah kalau dia buat korban nazar, maka tak boleh dia makan daripada binatang yang dia sembelihkan. Okey, berkata para ulama, lamma kana al-aklu min kulli wahidah sunnah, apabila makan daging daripada setiap seekor binatang yang disembelih adalah sunat. Wa fil akli min kulli wahidah minal miyah munfaridah kulfah, dan menyusahkan kalaulah Nabi nak kena makan daripada setiap seekor unta yang Nabi sembelih. Maka sebab itu Nabi masak seperti dengan cara yang kita sebutkan tadi. Okey, daripada sini juga kita belajar bahawa sunnah untuk memperbanyakkan binatang korban. Sunnah tak semestinya mesti seekor je. Kalaulah mampu, maka sunnah untuk memperbanyakkan binatang korban. Sebab Nabi pun bawa lebih daripada seekor. Terus baca hadis. Kemudian Nabi SAW menunggang unta baginda, maka Nabi telah melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah juga dipanggil sebagai tawaf haji. Dipanggil juga sebagai tawaf rukun. Maka Nabi SAW melakukan tawaf ifadah. Kenapa Nabi tak buat sa'i haji? Nabi dah buat sa'i haji bila? Selepas Nabi buat tawaf kudum ketika mula-mula sampai di Mekah. Sebab itu Nabi tak buat sa'i haji di sini. Okey, sebentar. Okey, kita nak faham bila sebenarnya boleh buat tawaf ifadah ni. 2, 4, 6, 8. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang ke-8, wa awwal waqti, bilakah bermulanya masuk waktu tawaf ifadah? Maka dalam mazhab Syafi'i, mula masuk tawaf ifadah adalah setelah berlalunya separuh malam daripada 10 Zulhijjah. Waktu dekat Muzdalifah lagi. Maka sebab itu ada sebahagian orang, kerana dia tak mampu nak bersesak-sesak ramai, maka bila dah berlalu separuh malam dekat Muzdalifah, selalunya tabung haji akan keluarkan berapakah waktu minima, berapakah waktu kena wukuf, bilakah dikira setengah malam. Sebab bila dah berlalu di setengah malam dan telah berwukuf seketika, maka sebenarnya dah boleh bergerak untuk menuju untuk melakukan tawaf ifadah. Wa afdaluhu, namun afdalnya adalah setelah melontar jamrah Aqabah dan setelah menyembelih binatang dan setelah bercukur. Itu adalah yang afdal. Cumanya dalam hadis ini tak disebutkan tentang Nabi SAW bercukur. Tapi sebenarnya Nabi bercukur di Mina sebelum Nabi melakukan tawaf ifadah. Okey. Wa yakunu dhalika dhahwatu yaumin nahri. Kalaulah nak ikut haji Nabi, Nabi punya tawaf ifadah adalah ketika waktu siang sebelum daripada waktu zuhur. Wa yajuzu fi jami'i yaumin nahri bila karahah, dan tidak ada masalah nak buat bila-bila waktu asalkan pada 10 Zulhijjah. Jelas ke jelas? Okey, terus maka Nabi dekat Mekah, Nabi telah menunaikan solat zuhur. Dekat sini ada hadis yang perlu kita baca. Pada pertengahan muka surat, at-tawfiqu bainar riwayat, jumpa tak? Okey. Maka dalam hadis ini, dalam hadis Jabir, Nabi solat zuhur dekat mana? Dekat Mekah. Yang ini bila berapa Zulhijjah ni? 10 Zulhijjah. Tapi nanti kita akan baca dalam hadis yang lain bahawa faqad zakara Muslim ba'da hadza fi ahadits tawafil ifadah, dalam hadis-hadis yang membicarakan tawaf ifadah daripada hadis Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam afada yauman nahri fa shalla adh-dhuhra bi Mina. Nabi telah menunaikan solat zuhur di Mina. Maka macam mana? Hadis Jabir menyebut Nabi solat zuhur dekat Mekah. Hadis Abdullah bin Umar menyebut Nabi solat zuhur dekat
dekat Mina. Mana satu yang patut kita ambilkan? Wa wajhul jam'i bainahuma. Cara untuk menggabungkan di antara kedua riwayat adalah bahawa Nabi SAW tawafa lil ifadah. Nabi telah melakukan tawaf ifadah qabla zawal, sebelum zuhur. Summa shalla zuhra. Kemudian bila masuk di zuhur, Nabi telah menunaikan solat zuhur di Mekah fi awwali waqtiha, pada awal waktu. Kemudian setelah Nabi minum Zamzam, summa raja'a ila Mina, Nabi balik semula ke Mina, dan Nabi solat zuhur lagi sekali di Mina, kerana ada para sahabat yang tak ikut Nabi SAW ke Mekah, mereka kekal di Mina. Maka Nabi SAW solat lagi sekali zuhur di Mina. Maka jadilah solat zuhur Nabi yang kedua menjadi solat nafil, sunat, dan solat zuhur Nabi yang pertama adalah di Mekah. Jelas ke jelas? Kemudian Nabi SAW mendatangi kepada Abdul Muttalib, keluarga baginda, yang sedang mengeluarkan air daripada Zamzam dan memberi minum kepada jemaah haji. Maka baginda bersabda, inzi'u, keluarkanlah air daripada telaga Zamzam untuk diberi minum kepada orang, wahai keluarga Abdul Muttalib. Falaulah, kalaulah tidak kerana an yaghlibakum, aku risau manusia akan datang ramai. Sebab bila tengok Nabi keluarkan air, mereka pun nak ikut, maka mereka akan mengalahkan kamu, orang ramai. Ala siqayatikum, kerana mereka juga nak memberi minum orang yang melakukan haji air Zamzam. La naza'tu ma'akum, pasti aku akan turut serta menolong kamu. Maka daripada hadis ini kita belajar bahawa sunnah pada 10 Zulhijjah, bahkan sunnah ketika mana hari-hari haji, untuk kita memperbanyakkan memberi minum kepada orang. Maka kita belilah air, sebab panas. Maka kita beli air yang sejuk, air mineral, kita bahagi-bahagikan. Sebab kat situ ada kedai, kita bahagi-bahagikan air kepada orang. Sebab Nabi SAW ingin untuk tolong turut serta memberi minuman air Zamzam. Tapi kita nak beli air Zamzam tak mampu, dan ianya pun percuma. Kalau musim haji, air Zamzam berlambak, dia bagi kepada, dekat hotel dia hantar, dekat masjid penuh dalam bentuk botol-botol kecil. Mereka botolkan dalam botol-botol kecil berjuta ketika musim haji, hanya untuk haji. Maka dekat mana-mana ada air Zamzam. Dekat kedai mereka letak, dekat hotel, hampir setiap tingkat. Bahkan kita boleh bawa 1 karton masuk bilik nak minum air Zamzam ketika musim haji. Tapi kadang-kala pada waktu tu yang diperlukan air sejuk sebab panas terik, maka kita belikan air dan kita bahagi-bahagikan kepada orang yang kita jumpa. Sebab itu pada musim haji kita nampak kerajaan Arab Saudi, orang-orang kaya Mekah, mereka bawa lori terus. Lori yang ada aircon tu, yang ada freezer yang sejuk, dan mereka buka lori untuk orang ambil air yang sejuk ketika musim haji. Maka ini adalah sunnah Nabi SAW. Fanawaluhu dalwa, maka keluarga Nabi berikan kepada Nabi sebaldi air, maka Nabi SAW minum daripada baldi tersebut. 2951 lebih kurang, baca. Maka kita tak telah selesai hadis Jabir bin Abdullah. Maka bila nak bawa kerja rumah ni? Lepas zuhur, sempat? Dah baca dah hadis, tinggal nak lakar je. Okey, kena bawa esok. Kena lakarkan hadis ni. Sebab orang zaman sekarang, dia suka lakaran, lebih mudah faham. Maka lakarkan perjalanan haji Nabi SAW. Lukislah sikit bentuk masjid ke, apa ke, supaya lebih jelas dan lebih faham. Seorang satu. So nak tengok kefahaman macam mana. Kalau semua nampak sama, maksudnya tirulah gambar tu. So setiap orang kena ada idea sendiri. Buatlah apa yang mampu. Okey. Okey, baca hadis je. Maka daripada Muhammad bin Ali, orang yang sama, Muhammad bin Ali, cucu kepada Sayyidina Ali, daripada Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah datang kepada Jabir bin Abdullah, bertanya kepada Jabir tentang haji Nabi SAW. Wasaqal hadis, dan baki hadis adalah lebih kurang sama seperti riwayat Hatim bin Ismail, cuma ada penambahan dalam hadis ini, wakanatil Arab, dan menjadi kebiasaan orang Arab, yadfa'u bihim Abu Sayyarah ala himarin uryin,
mereka pada waktu itu menggerakkan ketua kabilah mereka, ketua pasukan mereka menunggang keldai yang tidak berpelana. Orient maksudnya tidak berpelana. Falamma ajaza Rasulullah, maka apabila baginda melewati Muzdalifah bil Mash'aril Haram, maka apabila baginda melewati Muzdalifah, lam tashukka Quraisyin annahu sayaktasir, maka orang Quraisy mereka tidak ragu-ragu kecuali mereka merasa pasti yang baginda akan berhenti dekat Muzdalifah. Wa yakunu manziluh, dan Nabi akan menjadikan itu tempat berwukuf Nabi. Summa di situ, sama di situ. Fa ajaza, maka Nabi tinggalkan Muzdalifah dan Nabi tidak berhenti di Muzdalifah daripada Mina. Sebaliknya Nabi SAW terus ke Arafah. Walam ya'rid, dan Nabi tidak berikan perhatian kepada apa yang mereka telah harapkan, maka Nabi terus pergi ke Arafah. Maka Nabi SAW meninggalkan apa yang orang Arab selalu buat, mereka tak pergi ke Arafah, maka Nabi pergi ke Arafah. Kenapa orang Arab tak suka pergi Arafah? Sebab mereka anggap mereka mulia. Arafah ini berada di luar daripada tanah haram. Maka mereka sekadar nak berada di Muzdalifah. 2552 baca, lebih kurang sama baca. Maka daripada Jabir, ini Nabi nak memudahkan para sahabat. Sebab para sahabat tak tahu nak sembelih dekat mana. Maka Nabi akhirnya sebut dekat mana-mana tempat dekat Mina boleh sembelih binatang. Maka baginda bersabda, nahartu hahuna, aku telah menyembelih binatangku di sini. Wa Mina kulluha manhar, namun Mina keseluruhannya adalah tempat sembelih. Fanharu, maka sembelihlah binatang kamu. Fi rihalikum, di kemah-kemah kamu. Wa wafaqtu hahuna, dan aku bertepatan, aku sembelih di sini. Wa Arafah kulluha mauqif, begitu juga tempat berwukuf adalah keseluruhan Arafah. Wa waqaftu hahuna, namun aku telah berwukuf di sini, di tempat yang khusus di Arafah. Wa jam'un kulluhu mauqif, begitu juga Muzdalifah, keseluruhannya adalah tempat untuk bermalam. Maka sebenarnya mana-mana tempat, kalaulah semua orang nak buat dekat mana Nabi buat, nescaya tak muat. Maka Nabi memberikan kelonggaran. Riwayat 2953 baca. Daripada Jabir bin Abdullah, ini kita dah baca, riwayatnya lebih kurang sama. Anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW lamma qadima Makkah, apabila baginda telah tiba di Mekah, atal hajarah, baginda Nabi SAW telah pergi kepada Hajarul Aswad terlebih dahulu. Fastalamah, maka Nabi telah melakukan istilam, Nabi cium. Summa masya, kemudian baginda berjalan ala yaminihi, pada bahagian kanan baginda, maka baginda berlari-lari anak sebanyak 3 pusingan. Wa masya arba'ah, dan baki 4 pusingan tawaf Nabi berjalan seperti biasa. Kita akan sambung jam 2.45 nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.